Yang fakir ni, nama saya Ahmad Luqman bin Ahmad Zaini, berasal daripada Selangor, berumur tahun baru ni 26 lah. Tapi ikutkan tak masuk je lah 26 kan, belum birthday lagi. Sama lah. Sama lah Sama dengan anak saya. Bang kosong bang. Boleh. Dah ada offer tu dah pak. Sama dengan anak saya lah Ustaz. Itu pak tinggi kesan tu Ustaz. Sedikit latar belakang tentang pengajian saya yang tak seberapa ni. Pertama sekali saya telah menghafaz Al-Quran di MRSM Gemencih, Ulu Albab, dari 9 tahun. Okey kampung. Oh, ni 9. Oh. Kat mana? Gomeh lalu. Gomeh dekat. Gomeh dekat. Saya di MRSM Gemencih daripada tahun 2011 sampai 2015. Kemudian saya masuk ke Darul Quran di Kuala Lumpur Baharu tahun 2016 sampai 19. Kemudian ke University WISE, WISE. Dia singkatan daripada World Islamic Science and Education. Itu nama English dia lah, dekat Amman, Jordan. Jadi universiti ni universiti baru, ramai orang tak kenal. Orang kenal ini Jamiah Mu'tah kan, Irbid Yarmouk. Di tahun 2008 tak silap, universiti ni ditubuhkan lah. Saya di bidang takhasus qiraat dan pengajian Quran selama 4 tahun di Amman. Itulah sedikit tentang saya. Kemudian tentang pengajian kita lah, pengajian tajwid ni, ataupun tahsin. Sebenarnya maksud tahsin dengan tajwid ni ada lebih kurang sama lah, iaitu mempercantikkan ataupun memperbaiki bacaan. Jadi apakah metod yang saya akan gunakan adalah talaqi musyafahah. Itu talaqi musyafahah, iaitu daripada segi ardhan wa sima'an. Ardhan ni adalah apabila seorang pelajar memperdengarkan bacaan dia, kemudian kepada guru, kemudian guru memperbetulkan bacaan. Sima'an pula adalah apabila guru memperdengarkan bacaan dia dahulu, kemudian anak murid dia mengikut bacaan guru dia. Jadi talaqi musyafahah ni adalah satu kaedah yang digunakan untuk Al-Quran sampai kepada kita. Maksudnya daripada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan kepada baginda. Kemudian baginda mempelajari daripada Jibril alaihi salam juga dengan bertalaqi musyafahah. Kemudian sahabat bertalaqi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para tabi'in pun bertalaqi kepada sahabat, dan seterusnya sampai kepada kita. Semuanya dengan bertalaqi musyafahah, tanpa ada sebarang penyelewengan. Jadi dengan bertalaqi musyafahah inilah Al-Quran ni selamat sampai kepada kita, insya-Allah. Itulah. Jadi yang pertama sekali saya akan memperdengarkan bacaan dulu, kemudian diikuti dengan tuan-tuan dan puan semua. Kemudian insya-Allah kalau ada masa kita dengar beberapa orang lah daripada tuan-tuan untuk memperdengarkan bacaan. Kemudian insya-Allah saya akan betulkan sedikit-sedikit bacaan. Dan juga kita akan selitkan sedikit beberapa hukum tajwid ataupun makhraj huruf yang perlu kita tekankanlah semasa sesi talaqi musyafahah ni, insya-Allah. Jadi untuk permulaan hari ini kita tak adalah nak terus buka Quran kan. Jadi insya-Allah kita sedikit pengenalan tentang ilmu tajwid ni. Walaupun sebenarnya ilmu tajwid ni kita dah belajar, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung kan. Jadi insya-Allah kita murajaah ataupun ulang kaji tentang pengenalan ilmu tajwid. Jadi pertama sekali, setiap ilmu tu dia akan bermula dengan pengertian. Kenapa? Sebab setiap ilmu tu dengan pengertian inilah bahawa kita akan dapat mengkonklusikan ilmu tu tentang apa sebenarnya. Okay.
Jadi pengertian tajwid ni menurut bahasa ialah memperelokkan sesuatu, iaitu tahsin. Itulah makna tahsin dan tajwid sebenarnya adalah sama, iaitu memperelokkan sesuatu. Dan sebenarnya Al-Quran itu telah elok. Jadi itulah makna tahsin, supaya dielokkan lagi bacaan tu. Sebenarnya Quran tu kalau tanpa bacaan pun dia dah memang sememangnya elok. Maksudnya mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat besar, insya-Allah. Dengan kita pun kena baca dengan Quran, baca Quran ni dengan dia punya cara bacaan yang eloklah. Okey. Jadi menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya. Jadi untuk ilmu tajwid ni, pertama sekali maksud dia adalah melafazkan setiap huruf dengan makhrajnya yang betul. Jadi huruf ni dia ada dua. Yang pertama sekali dia ada makhraj dia, kemudian dia ada sifat dia. Dan sifat dia ni pula terbagi pada dua, nanti kita akan pergi. Jadi makhraj huruf ni adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Sebagai contoh, huruf ha keluarnya di mana? Huruf alif keluarnya di mana? Huruf jim keluarnya di mana? Jadi kemudian sifat huruf ni pula adalah sifat yang menyempurnakan huruf tersebut. Jadi sifat ni ada dua. Yang pertama sekali adalah sifat asli dia dengan sifat yang mendatang. Sifat asli ni contohnya huruf ha, dia ada satu sifat yang bernama al-hams. Al-hams ni adalah apabila apabila nafas terkeluar dengan menyebut perkataan tu ataupun huruf tu. Contohnya ha. Dia sebut ha, maksudnya keluar nafas tu. Jadi dia adalah sifat yang asli. Jadi ha, kalau kita sebut je ha, maksudnya automatik angin tu akan keluar. Jadi tu sifat asli dia lah. Kemudian dia ada sifat lazim ataupun arid, ataupun dalam bahasa Melayunya mendatang. Jadi apabila ha ni dia bertemu dengan huruf mat, maka dia akan menjadi mat lah di situ, ha. Maksudnya kalau tak ada huruf mat, dia jadi ha saja, satu harakat. Kemudian kalau datangnya huruf mat, dia jadi ha, kita kena panjang dua harakat. Kalau datang lagi hamzah, kena baca 4 harakat pula. Ha-u masalan. Okey. Jadi itu adalah maksud mendatang ataupun arif. Jadi yang seterusnya adalah faedah ataupun matlamatnya, memelihara lidah daripada melakukan kesalahan. Macam yang kita sebut tadilah, tahsin Al-Quran kan, supaya apabila kita baca Quran tu kosonglah daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita nak kita baca Quran sama seperti Nabi Muhammad SAW membaca Quran, sama seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW membaca Quran. Sebab itulah kata Imam Ibn Al-Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kerana Al-Quran itu diturunkan daripada al-ilahu anzala, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itu jugalah sampai kepada kita. Jadi kepentingan untuk kita membaca ilmu tajwid ni, kita kena baca Al-Quran seperti mana dia diturunkan, seperti mana Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, dan seperti mana juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran. Okey, itu adalah matlamat dia lah, matlamat ilmu tajwid tu. Maksudnya kita kena baca Quran seperti mana Nabi Muhammad SAW baca Quran. Okey. Ada juga disebut hadis daripada Nabi Muhammad SAW an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Jadi
matlamat untuk kita mempelajari hukum tajwid ni bukan sahaja untuk diri kita, bahkan kita sampaikan kepada orang lain. So kita belajar untuk diri kita dan kita pun sampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun juga turut mendapat faedahnya dan juga terpeliharalah daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran, dan juga mereka pun akan mendapat seperti mana Rasulullah SAW membaca, dan mereka pun akan ikutlah, insya-Allah. Kemudian dalil kewajipan daripada Al-Quran, maksudnya dalil wajib untuk kita dalil fardu kifayah tentang untuk kita membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, suratul Muzammil. Jadi apakah hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Jadi hukumnya adalah basically dia adalah fardu kifayah lah. Tapi ada maksudnya fardu kifayah di sini kalau seseorang dalam satu jemaah tu terdapat seorang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid, maka yang lain akan terlepaslah. Akan tetapi ada juga ulama membahaskan bahawa dia terdapat fardu kifayah tu pun ada fardu yang syar'i dan ada fardu yang sinai. Jadi apakah fardu syar'i ni dan apakah fardu sinai? Syar'i ni adalah hukum-hukum yang apabila kita pelajari, kita akan terlepas daripada melakukan kesalahan yang akan merosakkan bacaan kita dan akan merosakkan ibadah kita. Senang cerita, lahnul jadi lah. Lahnul jadi, pernah dengar lahnul jadi kan? Kesalahan yang sangat nyata, kesalahan yang boleh mengubah makna dan merosakkan ibadah kita. Contohnya lah, saya bagi contoh lahnul jadi adalah alhamdu, kataan alhamdu. Jadi ada yang antara kita ni tak boleh beza ha dengan ha. Jadi dia akan baca alhamdu. Jadi alhamdu ni adalah maksud dia, okey, alhamdu ni maksudnya segala pujian lah kan, bagi Allah. Kalau alhamdu ni pula dia bermaksud berkurang. Berkurang. Jadi maksud dia kontradik di situ. Jadi kalau maksud kontradik ni, maksudnya dia telah merosakkan makna lah. Dia sama ada kontradik ataupun boleh jadi kesalahan tu dia tak membawa maksud apa-apa, pun salah juga, pun dia kira berdosa lah. Sebab hukum mempelajari tajwid tadi adalah fardu kifayah, tapi kita baca Quran dengan bertajwid adalah fardu ain ataupun wajib. Seperti mana kata Imam Ibn Jazari, man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Siapa yang tidak membaca Al-Quran itu dikira athimun, dikira berdosa. Ini jugalah dalil daripada Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan secara tartil, iaitu maksud tartil adalah bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul. Jadi maksudnya mengikut tajwid lah. Kemudian tadi fardu syar'i, sekarang ni fardu sinai. Okey, sinai ni adalah hukum-hukum yang apabila kita pelajarinya adalah tujuannya untuk mencantikkan bacaan. Antara contohnya idgham, dan dia tidak akan merosakkan makna. Contoh man ya'mal. Contoh, ada orang baca man ya'mal, dia salah dari segi tajwid, salah dari segi tajwid, tapi dari segi makna dia tidak mengubah apa-apa. Contohnya, apa lagi contoh? Dia tidak mempanjangkan lafaz waladdallin, dia baca waladdallin, dua harakat je. Dia tidak merosakkan maksud tetap sama, tapi dia hanya salah dari segi tajwid. Jadi yang tu dia okey, untuk orang yang baru nak mempelajari tajwid. Jadi tadi saya sebenarnya ada bersembang dengan kawan saya. Dia tanya macam mana tahap, maksudnya sampai mana tahap yang kita perlu belajar tajwid ni. Saya kata dia belajar tajwid ni
supaya ibadah dia tidak rosak. Itu takat dia. Maksudnya kesalahan lahnul jali maksudnya panjang pendek, selagi mana dia baca tu tidak merubah makna, maka dia telah terselamat daripada athim tadi, berdosa tadi. Jadi setakat ni faham Okey. Okay, antara fadilat dia pula, fadilat dia adalah banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang fadilat mempelajari ilmu tajwid ni lah. Jadi kita ambil satu je lah. Antaranya al-mahiru bil Quran, qala Nabi SAW, al-mahiru bil Qurani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Quran, sesiapa yang mahir membaca Al-Quran adalah darjatnya sama dengan para malaikat. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' bihi falahu ajran. Dan sesiapa yang membaca Al-Quran akan tetapi dia ada kesusahan ataupun dia merangkap membaca Al-Quran, falahu ajran, maka dia ada 2 ganjaran ataupun pahala. Jadi maksud hadis ni ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mahir membaca Al-Quran. Jadi hadis ni kata dia adalah sama darjat dia dengan para malaikat. Tapi bukanlah maksudnya kita ni sama maksudnya sama taraf dengan orang yang mahir Quran ni, bukanlah sama taraf dengan para malaikat. Tapi maksudnya nak mengatakan bahawa tingginya martabat orang yang mahir dengan baca Quran ni lah. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempelajari Al-Quran tetapi dia ada su'ubah ataupun kesusahan dalam mempelajari Al-Quran. Contohnya dia telah belajar tapi dia ada belat contohnya. Dia tak boleh sebut huruf sin. Ada orang yang sebut huruf sin kan? Ash kan, pernah dengar ash. Dan juga ada yang tak boleh sebut huruf ra. Dia ra kan, jadi ra kan. Ramai yang ada kanak-kanak lah. Ada yang tak boleh sebut huruf sin, dia sebut huruf tha, f kan, assalamualaikum. Ada banyak lagi lah. Jadi mereka ni dia tidak dikira sebagai al-mahir lah sebenarnya. Maksudnya dia tidaklah mutqin. Mutqin ni apa? Mutqin ni dia mahir lah, mahir dalam ilmu tajwid ataupun dalam melafazkan setiap huruf tu dengan makhraj dia, dengan sifatnya. Akan tetapi dia ada dua ganjaran. Yang pertama sekali ganjaran dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ganjaran dia mempelajari Al-Quran. Jadi falahu ajran. Begitulah. Maksudnya setiap orang yang mempelajari ilmu tajwid ni dia akan mendapat ganjaran lah. Itulah kesimpulannya. Jadi setakat ni itu je lah untuk muqaddimah ataupun pengenalan ilmu tajwid. Jadi hari ni saya berhasrat untuk kita bertalaqi mula dengan suratul Fatihah dululah. Sebabnya suratul Fatihah ni adalah pentinglah. Dia antara rukun-rukun qauli di dalam solat kan. Jadi rukun qauli ni kita kalau tak baca ataupun kita solat kan, kita baca dalam hati, tak sah solat kita. Dia kena melafazkanlah, walaupun dia setakat suara yang didengari oleh diri kita sendiri semasa solat. Jadi insya-Allah lama sekali saya akan membacakan, kemudian tuan-tuan ikutlah ayat by ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, baik, InsyaAllah kita dengar seorang-seorang boleh? InsyaAllah mulai dengan Tok Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jelaskan huruf Ain. A'udhu. A'udhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay, baik. Sebab kalau kita baca A'udhu, dia sama ada kita tukarkan huruf Ain tu dengan waw ataupun kita baca dengan tashil. Tashil ni apa? Tashil ni antara huruf yang jelas dengan tidak jelas. Dia antara dua tu. Dia kalau biasa baca yang adzakarain. Pernah kan baca adzakarain? Ada satu lagi wajah dia boleh baca adzakarain, bunyi ha. Itu nama dia tashil. Dia ada dalam riwayat kita yang baca sekarang ni lah, Hafs, riwayat Hafs dan Asim. Jadi kita nak bezakan antara ain yang betul dengan huruf tashil. Jadi kita kena betul-betul sebutkan huruf ain tu. A'udhu. A'udhu. Sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, huruf jim. Huruf jim dia adalah bersifat jahar dan dia tak ada hamas. Jahar ni adalah huruf-huruf yang apabila kita lafazkan dia tidak akan mengeluarkan nafas. Ja, bukan ja. Ja dia akan keluarkan nafas. Dia akan keluarkan angin. Ja. Sebab kita bahasa Malaysia huruf J tu J, kita pun sebut J. Dia keluar angin. Tapi kalau huruf Jim yang Arabi, dia tidak ada angin. Dia tidak akan mengeluarkan angin. Dan juga makhraj huruf Jim ni dia adalah tengah lidah. Tengah lidah ni lidah kita. Dia bentuk dia macam ni kan. Dia ini melengkung macam ni. Dan sini langit-langit. Langit dia dekat atas ni. Dia bersentuh. Ja. Bersentuh dengan langit-langit. Ja. Cuba tuan. Ja. Ada sikit lagi. Cuba tuan. Ja. Ada sikit lagi. Ja. Ada sikit lagi. Sebab kita dah terbiasa dengan huruf J. Cuba tuan. Ja. Ada sikit lagi. Ja. Ada sikit. Ada sikit. Kurang daripada tadi lah. Cuba lagi sekali. Sikit lagi. Ada sikit tapi kurang lah daripada tadi. Sebab tadi memang bunyi Ar-Rajim, Syuim. Jadi memang kita tak boleh keluarkan angin tu lah. Tapi ini adalah kesalahan yang khafi. Dia tidak akan merosakkan solat. Dia ujung lidah. Tak, tengah-tengah lidah. Ni lidah, ni pangkal lidah kan? Ni pangkal lidah. Ni hujung lidah. Ini tengah lidah. Tengah lidah ni bersentuhan dengan lelangit. Ja. Cuba sebut nya. Dia dekat dengan nya.
Dekat dengan nya. Ja. Ja. Nya. 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 Ja. Nya. Ja. Ya. Ja. 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 Sikit je, sikit je. Ja. Sikit je. Cuba. Ja. 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 Itu dia. Sekali betul. Ja. Sikit lagi. Ja. Tu macam lepaskan angin. Dia jangan lepaskan angin. Ja. 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 Ada dengar angin dia saya sebut. Ja. 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 Tak ada kan? Solid dia. Ja. 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 Ar-Rajim. Ar-Rajim. Tak ada angin kan? Kan Ar-Rajim. Banyak di kalangan kita, antara kita ni dia, itu selalulah salah di kalangan orang Melayu ni, memang selalu salah. Ja. Biasa saya bertalaki dengan syekh saya adalah A'udzubillah ni sehari. A'udzubillah ni sehari. Memang susah. Dia akan, Ja. Ja. saya pun dapat lepas tahun, 2 tahun. Ja. Bila jalan, ja. Aktif lah. Dia akan berperingkat lah. Ja. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Ha. Cuba betul. Nirrajim. Ayo. Macam tu. Okey. Kuat sikit. Oh. Nirrajim. Okey. Tuan nak cuba. Ar-rajim. Ar-rajim. Dia tak boleh tadi. Ar-rajim. Ar-Rajim. Sikit. Cuma tekan sikit tapi halang angin keluar. Ar-Rajim. Okey. Tapi tekan sikit lagi. Ar-Rajim. Boleh. Tapi ada sikit lagi lah keluar anginnya. Tapi dia nak nampak sempurna tu susah lah kan. Sebab kita pun orang Ajam, orang bukan Arab. Dan orang Arab pun, kalau tuan-tuan nak tahu, dia susah nak sebut huruf jim ni. Dia akan tukar dengan shin, sama ada shin ataupun ga. Orang Mesir dia yang baca lah ni, tapi dia tak betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Contohnya ja'a, dia akan sebut ga. Ataupun ada yang sebut masjid. Masjid. Ada yang sebut masjid. Ainul masjid. Anta fil masjid. Ada yang sebut macam tu lah. Dia macam shin, huruf shin. Dia nak sebut. Dan sebenarnya dia adalah satu makhraj yang sama. Jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Okey, teruskan. Wa'azubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, tapi lillahi tu saya nak yang betul-betul dia berbaris kasrah. Bukan bukan lillahi rabbil. Dia saya nak lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada yang base pun rasa macam tak sempurna harakat tu. Tapi iyalah dia khafi lah. Tapi kita nak betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada perubahan lah sikit lah. Tapi cuba baca tu ataupun sebut tu dengan betul-betul lah. Maksudnya kalau harakat dia adalah kasrah. Kalau dia fathah lah. Dia tak nak kita bunyi kalau kasrah tu ataupun ataupun pun ada juga. Ada yang anak kanak-kanak selalu baca bismillah kan. Dia bis. Here bukan here. Sekarang kita terpengaruh dengan huruf selepas dia. Sebab ra tu dia tebal. Jadi ha tu pun kita tebalkan. Jadi ha tu adalah dia kekal bersifat nipis, tapi ra tu yang tebal.
Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Teruskan. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Okey, yang pertama sekali Ar-Rahman, huruf ha dia bersifat hamas. Yang tadi saya cakap tu, dia ada nafas ataupun angin keluar. Ar-Rahman. Kalau kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, dia tidak sempurna hamas tu. Jadi kena jelaskan sikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Cuma man tu jangan panjangkan. Macam ada satu imam di Masjidil Haram pun dia selalu terpanjangkan kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah sebenarnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia dua rakaat saja. Ar-Rahmanirrahim. Dia bukan kita lajukan bacaan, tapi kita kekalkan bacaan, kelajuan bacaan kita tu. Cuma harakat yang man tu, ma tadi tu, kita pendekkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita baca bismillah, lah tu dua harakat kan? Dia juga sama dengan man tadi. Maksudnya kalau dua harakat daripada awal sampai akhir, kita kena baca dua harakat. Kalau ada orang yang jadi imam, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dipanjang. Padahal sebenarnya tu dua harakat, tapi sebab mungkin dia nak bagi lagi sedap, dia terpanjangkan. So benda tu salah sebenarnya. Jadi al-a'la tu adalah sama dengan kita baca bismillah. Kadar dia sama, dua harakat. Cuba tu. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. An'am ni selalu orang Melayu ni lah. An'amta, bukan an'am. Dia kena sempurnakan sifat ain tu. Tekan sikit lagi lah. Tekan sikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus, huruf dad bagus. Huruf dad ni macam tuan belah kanan ke belah kiri? Geraham. Mas, Tengah-tengah. tak perasan pula, tak pernah belajar. Kiri Kiri ke kanan? Dua-dua. Dia boleh antara dua ataupun dua-dua tu jarang lah. Okey, huruf dad ni dia adalah apabila lidah kita bahagian tepi, sama ada tepi belah kanan atau belah kiri, bersentuhan dengan geraham atas. Sama ada geraham kanan atau geraham kiri. Maksudnya kalau tepi belah kiri ni, dia akan belah kanan, belah kiri ni dia akan sentuhan dengan geraham belah kiri lah. Kalau kiri belah kanan lidah ni, dia akan bersentuhan dengan geraham belah kanan. Contohnya walau ataupun kiri saya tak boleh buat. Saya tak biasa walau. Saya jadi pelik sikit. Saya biasa ambil kanan. Dia antara kanan atau kiri ataupun dua-dua. Dua-dua ni sangat-sangat rare. Maksudnya lidah dia panjang mungkin. Tengah ke? Tengah salah. Salah. Jadi walad. Kalau maksudnya dia akan jadi makhraj lain lah. Sebab lidah ni dia ada tepi lidah, dia ada hujung lidah, dia ada pangkal lidah. Jadi nak tepi lidah ni ke geraham. Cuba lagi sekali. Walau Waladdallin. lagi sekali.
waladdallin. Betul. Kekalkan. Walau. Dia seolah-olah kita kumpulkan angin tu belah kanan. Dan kita tahan, kemudian jangan lepaskan keluar angin. Sebab dad ni huruf jahar. Dia bukan hamas. Dia bukan walau dha, salah keluar angin kan. Walau dallin. Tapi secara keseluruhannya masya-Allah lah. Cuma ada sikit-sikit tu adalah kesalahan khafi. Masya-Allah. Ada yang nak cuba sebelum kita solat lah? Dah solat? Dah azan? Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Ada seorang lagi? Mungkin tuan nak cuba? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Itu dah okey sikit daripada tadi. بسم الله الرحمن الرحيم Sama juga B bukan bis. Bis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Sama juga hi. Bukan hi. Alhamdulillahi hi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Okay, huruf dal juga dia tak ada hamas. Dia tak ada nafas yang keluar ataupun angin yang keluar. Bukan mitin. Mitin dia jadi huruf ta. Dia dal, ta dengan ta adalah makhraj yang sama. Tapi beza dia adalah kekuatan kita ataupun banyak mana angin yang keluar. Kalau angin banyak maksudnya dia jadi huruf ta. Ta. Cuba sebut ta. Ta. Ada angin keluar kan? Ta. Kalau ta dia tak ada angin keluar. Cuma tekanan dia kuat. Dia akan beza dengan huruf dal tadi. Huruf dal dia tak ada angin keluar tapi tekanan dia sikit. Ad-din bukan ad-din. Ad-din maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, terbaik. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Okay, huruf sad pun sama, kena betul-betul si bukan sad. Ihdinas si bukan sad. Bukan ada yang selalu saya dengar ihdinas sebab dia nak kekalkan huruf ketebalan huruf sad tu. Tujuan dia sampai dia terlupa yang sad tu sebenarnya adalah berbaris kasrah. Ihdinas si dia still lagi kekal dia punya ketebalan dia tu. Dan dia juga berbaris kasrah. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal Itu macam sin. Lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dah berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim di sini. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma huruf ghain dia tebal lah, bukan ghain. Ghairil maghdubi. Cuba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan huruf dad kanan kiri. Rasa tepi tu. Dia nak masuk gigi tapi dia U-turn. Bo. Betul tu? Cuba walam. Walau
الضالين. Okey, baik. Cuma tol tu panjang Dan harakat. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Huruf fathah A, bukan A. 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 A'u. A'u, bukan A'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم Baik. مالك يوم الدين Ada juga Hamas Din. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Baik. Kalau huruf Ain ni dia adalah bersifat bainiyah. Bainiyah ni apa? Dia mengalir. Na'bud, bukan na'bud. Na'bud dia jadi syadid. Dia tidak mengalir suara tu. Dia jadi syadid. Na'bud, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Cuba. إياك نعبد وإياك نستعين. Okey. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Perhatikan pada perkataan an'amta. Dia jangan sampai kita terlantunkan huruf nun tu. An'amta. Tadi tuan macam terlantunkan sikit, dia jadi an'amta. Dia an'amta. An'amta. صراط الذين أنعمت عليهم. An'am. An'amta. صراط الذين أنعمت عليهم. Ada sikit lagi. Tuan cuba sebut أنعم an أن a ع an'a أنع an'a. أنع. Cuba. صراط الذين أنعمت عليهم Okey. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kanan ke kiri. Rasa macam kiri rasa. Rasa. Signal dah betul dah. Signal dah betul dah. Okey, baik. Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ra dia ada sifat takrir. Ar Dia ada getaran. Ar-Rah. Tapi jangan terlebih. Dia Ar-Rahman pun salah juga. Dia ada setengah ulama membahaskan getaran dia tu 2 kali je. Tapi kita pun bukan robot nak kira kan. 2 kali. Tapi dia akan melalui latihan lah benda tu. Ar-Rah, Ar-Rah. Cuma kita agak tu jangan terlebih, jangan tak ada langsung. Contoh kalau tak ada langsung Ar-Rah, saya pun tak pandai nampak. Tapi tuan tadi macam tak ada lah. Ar-Rahmanir Rahim. Dia hampir kepada tiada. Ar Getarkan sikit. Lebih Ar-Rahmanir tu sikit. Ar-Rahmanir Rahim. Dia bukan khim. Him Sebut ha. ha Hi. hi Ar-Rahim. Ar-Rahim. Macam khim sikit. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ha. Ha Hi. hi Hi. hi Hi. hi Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nanti balik. Cubalah. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Bahaya tu Ar-Rahim tu takut dia tertukar makna lah. Jadi kena berlatih. Ar-Rahim kan khim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dan sebenarnya ha dengan ha dia dekat juga, dia dekat kerongkong sini. Kerongkong. Ar-Rahim. Okey, terus Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdi, bukan Ih. bukan dan bukan ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim, Mustaqim. mustaqim, Mustaqim. al-mustaqim. Al-mustaqim. Siratal ladzina